Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, kali ni dalam episod Seram Sejuk, kita ada tetamu khas. Aku nak buat benda yang lain daripada yang lain. So, aku sajalah jemput cousin aku untuk buat macam chill lepak macam tu. Kita orang cerita pengalaman-pengalaman seram yang kita orang ada. So, aku ingat lagi masa kita kecil tu, kita ada benda yang kau seram tu kan. Okay, so aku nak kau cerita dekat dorang apa yang jadi secara detail lah masa tu. Okay. Waktu tu raya, kita orang balik kampung, orang kita, and ziarah kampung, ziarah pakcik-pakcik, nenek-nenek, moyang-moyang belah sana lah. Lepas tu, dah sampai sana, dalam petang macam tu. Petang makan-makan rushing nak balik KL. Balik KL tu, waktu tu semua dah berkumpul kat kereta. Dah nak balik lah ni, dah waktu maghrib lah. Balik. Lepas tu, kumpul kat kereta, salam-salam. Time tu, aku dah tak tahan lah. Nak pergi toilet. Lepas tu, aku dah tak tahan nak pergi toilet. Aku suruh tunggu nak pergi toilet. Tapi waktu tu maghrib, sebelum aku nak pergi toilet tu, aku nampak lah, sebelum nak masuk rumah tu, aku nampak sesuatu dekat hutan tu. Harimau. Tapi dia bukan harimau yang biasa kita jumpa lah. Aku nampak harimau. Aku tak tahu cerita tu. Masa nak masuk rumah tu, aku nampak harimau. Tapi harimau tu dia macam sekali lintas lah. Tapi besar lah. Besar. Tapi dia macam, nak cakap bentuk harimau bukan. Bentuk, dia macam dua rupa kan. Dua rumah aku. Dua bentuk. Kadang nampak sekilas mata dia lah imbas. Lepas tu, aku buat bodoh je lah sebab harimau je kan. Macam hutan, sebelah hutan. Kita buat bodoh je. Buat bodoh. Lepas tu, aku dah tak tahan, aku masuk. Nak menuju ke toilet tu. Dia, rumah dia macam, kita masuk beranda kan ada yang katil apa tu. Kat tengah-tengah tu rumah yang ada katil yang macam orang lama tu, yang kelambu tu kelambu, kan. Kelambu. Lepas tu itu tengah-tengah dia akan turun kat tangga tu, baru nampak dapur lepas tu peti ais, baru bila air kat ujung. Masa nak turun tu, nampaklah peti ais tu buka. Macam siapa yang buka peti ais ni, sedangkan semua kat luar. Tak ada orang kat dalam rumah tu masa tu. Lepas tu, aku pun turun selangkah demi selangkah. Tengok, siapa buka peti ais ni? Padahal tak ada orang. Sekali, peti ais tu dekat dengan meja makan. Aku tunduk sikit. Macam nampak kelibat lah. Nampak dari belakang, kelibat rambut. Kelibat rambut. Aku macam, tapi bila kita berdiri, kita tak nampak. Bila kita tunduk sikit kat bawah meja tu, nampak. Bawah meja? Macam, kita kan kalau intern nampak lah tu kan. Bila kita diri, kita tak nampak apa benda tu. Lepas tu, aku macam, siapa sih? Macam, benda, semua orang dekat luar. Siapa yang dekat peti ais tu? Lepas tu aku macam, okey lah. Depan lagi, jalan lagi, turun lagi. Lepas tu, macam tak sedar hati, aku jengah lah ke bawah lagi. Lepas tu aku nampak dia macam makan sesuatu benda yang berdarah. Merem. Berdarah. Makan laju gila macam orang tengah lapar. Lapahkan darah kan. Ke benda satu kan dia lapahkan darah, semua benda. Aku pun terus masuk bilik air cepat-cepat. Aku dah takut kan. Tapi kau jadi pula nak pergi masa tu. Aku dah tak tahan. Okay. Aku dah tak fikir apa dah. Lantaklah. Aku buat bodoh je. Satu kita tandas tu. Aku keluar tandas. Kita kan keluar tandas kan terus nampak yang peti ais tu. Aku terus macam betul-betul depan mata. Benda tu ada. Aku macam depan mata. Aku macam, sumpah meremang. Lepas tu aku macam, aku berdiri kejap. Dah kaku lah, dah tak ada apa-apa.
Lepas macam benda ni. Lepas tu aku macam tak tahulah dia nampak ke tidak. Aku pun terus keluar, duduk dalam kereta. Senyap sampai balik KL. KL senyap tak ada batu cakap seorang semua benda. Masa tu bila kau dah balik JB lah. Masa dekat KL tu kan orang macam tak perasan sangat agaknya. Sebab dia memang daripada kecil dia memang pendiam sangat. So orang tak detect lah kalau tak perasan kalau aku diam ke apa ke. So dekat KL tu buat macam biasa. Dekat KL. Lepas tu bila nak balik JB tu, aku pun diam dalam kereta, diam, semua diam. Sampailah rumah. Sampai rumah, okey lagi lah. Okey lagi seminggu dua tak ada apa-apa kan. Lepas tu bila dah lepas daripada seminggu dua tu, macam Patih tu macam mak bapak aku macam risau kenapa dia diam sepanjang balik daripada kampung kan. Ada something wrong. Lepas tu aku pula time tu tengah sakit usus. Macam tak boleh nak ni kan. Nak makan, nak minum tak semua boleh. lah. Macam sesak lah kat kita, kat usus kita. Lepas tu aku pergilah klinik mana hospital dekat area rumah aku, X-ray semua. Lepas tu dia orang kata tak ada apa-apa. Oh, tak dapat detect. Tak dapat detect. Padahal aku dah pergi lah semua tu. Dia orang kata apa ni, tak dapat detect, tak ada apa-apa, just macam sakit perut biasa. Itu semua. Lepas tu aku pun pergilah. Lepas tu bapak aku dah macam risau kan. Kenapa dia orang tak dapat detect, sedangkan anak aku dah macam dah sakit benda ni, tak boleh nak ni kan. So dia bawa lah balik kampung dia dekat Batu Pahat, hospital pantai tu. Bawa hospital pantai tu, X-ray, baru dia dapat detect. Dapat detect, dia katalah mula-mula usus aku tersumbat. Lepas usus aku tersumbat tu, dia bagi ubat semua cecair untuk ni. Lepas tu dah untuk bagi keluar. Keluar. Lepas tu dalam seminggu tu aku kat hospital. Dah tu aku baliklah Johor. Balik Johor, balik rumah. Dah okey lah, dah semua dah. Tapi still ada rasa sakit, macam sesak lagi lah. Lepas tu aku bagi tahulah bapak aku, kata kenapa sakit lagi kan. Padahal dah masuk hospital, dah bagi ubat cecair semua. Padahal patutnya okey. Tapi bapak aku macam panggil ustaz lah untuk tengok kenapa kan. Lepas tu dah panggil ustaz tu, baru dia cakap ada benda ikut. Ada benda ikut. Aku macam, lepas tu bapak aku pun macam, benda ikut? Daripada mana kan? Daripada mana? Dapat daripada siapa? Kita tengok pergi mana kan. Lepas tu ustaz tu bagilah tahu, ni diikut ni mungkin saka macam keluarga. Meremah. Saka keluarga. Saka keluarga macam mungkin dia nak benda benda ni nak orang yang diam, yang macam benda ni kan suka yang macam kita diam, yang kita lemah semangat kan. Aku ni memang jenis lemah semangat. Lepas tu dia ni suka cakap sorang-sorang. So dia sukalah macam gitu. Lepas tu dia kata dia tanya, ustaz tanya baru lepas daripada mana. Lepas tu kita orang cakap lah daripada kampung semua, Negeri Sembilan. Oh, ada nampak apa-apa ke? Ada bawa apa-apa balik ke? Lepas tu bapak aku cakap lah, tak ada pun bawa benda sakit, benda apa-apa balik. Just ziarah kampung macam biasa raya kan, macam tu. Lepas tu kata, ni macam benda ni dia nak menetap kat badan anak awak semua tu. Macam dia kata lagi. Macam dia nak cari dia kan suka orang yang lemah semangat, yang pendiam semua. Dia sukalah benda-benda macam tu. Sebab tu dia ikut anak awak daripada kampung tu. Lepas tu dia pula, lepas tu ustaz tanya aku, ada nampak apa-apa tak masa kat kampung semua. Lepas tu aku cakap lah, ada je nampak macam
Masa sebelum aku cerita, macam sebelum nak pergi toilet tu aku nampak harimau dekat hutan. Padahal hutan tu kecil je, takkanlah ada harimau sebesar tu kat sebelah Macam tak make rumah. sense lah. Tak ni lah, tak logik lah. Just hutan tu hutan biasa, bukan hutan yang besar macam tu nak kena ada ni. Betul macam lepas tu aku cakap aku nampak benda tu kat dalam rumah. Lepas tu rumah tu ada apa ni, kelambu. Kelambu ni kan untuk orang yang dulu-dulu kan. Aku tu macam lepas tu dia kata, ustaz tu kata loh, daripada situ lah dia ikut awak sebab dia tahu awak ni lemah semangat. Lepas tu lagi-lagi awak pergi toilet waktu maghrib. Seorang-seorang pula tu. Seorang-seorang pula tu. Tak ada orang kat rumah. Lepas tu nampak pula harimau tu. Sebab tu dia suka benda tu. Okay, aku explain kat korang kenapa dia seorang-seorang. Sebab masa tu semua orang dah naik kereta. Lepas tu dia dah tak tahan sangat. So aku pun macam, sebab aku kereta lain, dia kereta lain, so dia pergi seorang-seorang lah. Aku sebab tak tahan time tu. Lepas tu pun macam biasalah saudara mara kan, memang diorang akan hantar kita balik keluar apa semua kan. Tapi satu benda yang korang kena tahu, moyang kita orang tu dia memang ada benda lah jaga. Sebab dia bidan. Orang kata dulu-dulu kalau bidan ni kan dia ada benda jaga dia kan. Yelah, bidan sangkaan orang, bidan akan ada saka untuk melahirkan, nyambut baby yang baru lahir. Tapi aku tak tahulah apa kena-mengena apa tu semua. Tapi yang aku tahu memang mama ada cerita yang dia ada nampak masa dia kecil. Lepas tu kau pun ada cerita yang sekarang ni kau ada cerita ada harimau tu semua kan. So macam related lah. Sebab arwah Onya aku ni sangat-sangat berani tau. Macam pukul 2-3 pagi orang nak beranak, dia boleh pergi jalan seorang-seorang. Dia macam sebab kampung dia tu memang betul-betul macam tengah-tengah hutan tau. Sebelum kampung kita tu ada kubur orang Islam. So memang kau kena lalu kubur tu semua nak jalan. Kalau dulu belum ada development kan, so kita tak tahulah jalan tu macam mana kan. Tapi memang dia akan jalan sejauh mana pun dia akan jalan pukul 2-3 pagi. Itu yang aku dengar lah sebab mama cerita kan benda tu. So kita tak boleh lah cakap tak betul sebab family sendiri kena. Bukan orang family orang lain. Lepas tu adalah masa tu aku tahu dia sakit lepas dia dah balik JB. Masa tu Mak Teh biasalah call adik-beradik semua kan, tanya khabar. Dan Mak Teh cerita, Mak Teh kata macam dia ni macam tak sihat sebab dia macam sakit perut apa semua. Bila dah check tak ada apa-apa. Lepas tu Mak Teh kata dia pelik. Dia pelik sebab dia nak tidur depan bilik air. Dekat rumah dia ada 2 bilik air. Dia suka nak tidur dekat bilik air yang bawah tu. Dia akan bentang tilam. Lepas tu dia akan tidur depan bilik air. Kau ingat tak benda tu? Tak ingat. Sebab benda tu bukan kebiasaan dia. So memang dia tak tahu apa dia buat pun. Lepas tu dia tak nak makan, tak nak minum. Macam bukan manusia. Macam nak menyeksa diri sendiri macam tu. Lepas tu masa kejadian tu ada tak benda-benda yang macam kerap berlaku lah. Kerap berlaku. Ada lagi masa lepas balik daripada tu banyak kali lepas lah. Lepas kau berubat tu lah. Lepas berubat. Lepas tu masa waktu aku berubat tu, mak aku dia pengsan time tu. Yang masa kau berubat tu. Dia macam tiba-tiba pengsan. Lepas tu Mak Teh pun bangun lah kan. Bangun, dah bagi ustaz tu bagi Mak Teh bangun. Mak Teh macam dia kata dia nampak benda dekat luar depan rumah aku tu, atas pokok. Tengah mencangkung atas pokok yang tinggi. Lepas tu rambut panjang semua. Lepas tu yang mak aku pengsan nampak benda tu sebab dah keluar pada badan kan. Lepas tu nampak kat situ satu. Lepas tu mak aku nampak dekat toilet. Toyol. Oh, ikut. Mak Teh nampak toyol dekat dalam rumah kau tu. Toyol. Lepas tu lagi satu dekat bawah tangga.
Selalu Alamak. kat rumah aku tu selalu kebanyakan memang bawah tangga sebab tu tempat dia kan. Lepas tu kita jadikan rumah. Jadikan rumah tu yang dia tumpang rasa dah tak ada tempat kan. So mak aku nampak benda hijau tu, mak aku taburlah kacang hijau. Tabur kacang hijau tu. Lepas tu macam kita masa waktu tu malam Waktu tu malam mak aku nampak macam dia nak naik tangga. Benda tu macam mengira kan. Benda tu kan, benda hijau tu dia kira kan. Kacang hijau kalau kita tabur depan bilik air tu. Macam kira lah. Mak Tia cakap Lepas tu macam time tu aku memang tak ingat sebab time tu kan aku pengsan kan. Mak Tia cerita. Lepas tu Mak Tia macam dia kira. Dia terus macam turun balik. Dia cakap dia macam dia terkejut dia cakap dengan bapak aku nampak benda tu tengah mengira kacang hijau. Lepas tu bila kita naik atas balik tengok kacang hijau tu macam dah berkurang kan. Sebab dia kira dia ambil. Ustaz tu yang letak ke? Ustaz tu yang letak. Sebab nak tengok dia ada ke tak ada. Macam tu. Lepas tu yang mak aku nampak benda tu semua, mak aku pengsan. Sebab sebelum ni memang tak pernah nampak apa-apa kat family aku, tak pernah nampak apa-apa lah. Lepas kita balik daripada raya tu, balik kampung tu, tu yang macam benda-benda aneh jadi. Macam-macam benda berlaku kat rumah time tu. Tu je lah. Seram korang. Tapi kejap, lighting ni macam dah kelam. Okay, aku nak cerita kat kau ada satu benda ni lah. Benda ni jadi kat aku masa aku dengan Faiz tunang. Masa tu kita orang video call. Aku video call dia malam-malam lah. Masa tu dia duduk rumah sewa. Rumah sewa dia tu bukanlah seluruh rumah tu dia punya tau. Dia macam bilik dia. Lepas tu bilik sebelah tu bilik orang lain. Dia macam satu rumah. Dia cuma bilik lah. Tapi dia boleh lah macam keluar pergi ruang tamu ke apa kan. So masa tu aku video call dengan dia. Lepas tu aku cakap lah dekat dia macam ni. Macam borak-borak lah kan. Lepas tu tiba-tiba aku tengah borak-borak dengan dia. Tiba-tiba dengar suara macam suara garau. Bukan suara dia. Dia suara garau. Dia tinggal kejap handphone sebab dia pergi ambil air. Ambil air ke minum air, something like that lah. Aku tak ingat. Lepas tu tiba-tiba suara macam ni. Macam tu. Lepas tu aku dah macam tercengang lah kan. Mesti kau panggil Faiz. Aku panggil lah. Woi. Aku panggil lah. Tapi dia tak menyaut. Pasal aku macam expect dia pergi toilet lah kot. Dia pergi toilet kan. Lepas tu dia balik. Pasal aku tak cakap apa-apa lah sebab dia tinggal seorang kan. Aku pun cakap dengan dia macam biasa. Tiba-tiba tengah cakap-cakap tu ada suara perempuan pula. Lepas tu aku kata sudah, siapa pula kan. Sebab tadi suara garau. Lepas tu tiba-tiba suara perempuan. Suara perempuan tu dia macam memanggil-manggil. Tapi tak jelas apa benda. Tapi macam tu tau. Macam menangis pun ada, macam cakap pun ada. Masa tapi tu tak bilik jelas. tu gelap ke? Bilik terang. Dia tak pernah video call aku gelap-gelap. Sebab dia tinggal seorang kan. Dia pun agak tak berani juga dia tu. So aku pun macam, aku tanya dia, ada dengar tak? Aku dah tak tahan masa tu aku tanya dia, ada dengar tak? Lepas tu dia kata, dengar apa? Lepas tu aku cakap, macam ada suara. Dia kata, suara apa? You ni jangan main-main tau. Dia cakap macam tu. Pasal aku pun cakap, betul, I dengar suara. Macam orang perempuan bisik-bisik macam tu tau. Lepas tu, masa tu, adalah jiran ni, arwah dah. Dia dah arwah. Jiran dia ni owner kepada rumah tu lah. Macam anak dia yang owner. Then dia baik lah dengan Faiz kan. Nama dia Cik Uda. Lepas tu dia pun cakap dengan Faiz beberapa hari lepas tu kan. Dia kata, kau tahu tak Faiz, dekat rumah kau tu, dekat sebelah rumah Faiz tu tangga tau.
So dia cerita lah, kau tahu tak Faiz, kat rumah kau tu orang selalu nampak kat tangga tu ada Kak Ponti tunggu kat situ. Lepas tu kan aku dah, alamak. Macam mana? So betul lah yang aku dengar tu. Sebab aku ada view rumah dia dah masa first time dia nak masuk tu kan. Aku tengok memang agak seram lah. Sebabnya dia kan tukar-tukar orang kan. Lepas tu masa dia tukar orang tu, sementara tu kosong. So ramai orang cakap dia nampak Kak Ponti tu duduk kat tangga kat situ tau. Lepas tu menyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Lepas tu aku pun macam aku macam so aku tak salah dengar lah. Sebab benda tu memang real. Aku macam Yelah, walaupun buka lampu dia boleh lagi buat bunyi sebab benda macam tu first time aku kena macam tu. Sebab aku kan tak biasa video call dia. Kadang-kadang kan, jarang kan. Bila video call kena macam tu, memang taklah aku video call dia malam-malam dah. Memang siang lah lepas tu. Tadi Usop ada cerita dengan aku lah kan, apa jadi dekat korang. Masa tu dia orang belum kahwin lagi.